minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Muslimin muslimat rahimakumullah, telah berkatalah oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, "Falaisa ba'da tilawati kitabillahi ibadatun tuadda bil lisani afdalu min dzikrillahi subhanahu wa ta'ala." Artinya, tidak ada selepas daripada membaca Al-Quran itu satu ibadah yang ditunaikan dengan lidah terlebih afdal daripada zikrullah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, selepas daripada Al-Quran, ibadah melalui lisan, melalui lidah yang paling afdal itu adalah membaca Al-Quran. Kemudian selepas membaca Al-Quran, ibadah yang afdal itu adalah zikrullah, memperingati akan Allah, menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Maka zikir ataupun menyebut nama Allah itu banyak kelebihannya. Sebahagian daripadanya seperti yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam suratul Baqarah ayat 152. Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Maka hendaklah kamu zikir kepadaku, nescaya aku akan mengingati akan kamu. Jadi barang siapa yang sentiasa mengingati Allah melalui zikir, maka Allah Ta'ala akan sentiasa mengingatinya. Dan Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 41, "Udzkurullaha dzikran katsira." Sebutlah nama Allah akan sebagai sebutan yang banyak. Itu sebagai satu anjuran daripada syarak supaya kita sentiasa berzikir kepada Allah dan sentiasa memperbanyakkan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan lagi firman Allah Azza wa Jalla, "Fa'idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Maka hendak apabila kamu selesai daripada mengerjakan sembahyang, zikirlah kepada Allah, sama ada kamu berdiri ataupun duduk ataupun berbaring. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam mentafsirkan ayat ini, beliau berkata, maksud dengan zikir ketika berdiri, duduk dan berbaring, yakni zikir sentiasa. Zikir ketika pada waktu malam dan siang, zikir ketika kita berada di daratan ataupun di lautan, zikir ketika kita bermusafir ataupun tidak, zikir ketika kita dalam keadaan senang ataupun susah, zikir ketika kita berada pada khalayak ramai ataupun ketika kita bersendirian. Maka tidak ada batasan pada zikrullah tersebut. Nabi SAW telah bersabda, "Dzakirullahi ta'ala fil ghafilin kasyajaratil khadra'i fi wasatil hashim." Orang yang mengingati Allah di dalam kalangan khalayak orang yang lalai daripada Allah Azza wa Jalla, itu diumpamakan seperti pokok yang hijau di tengah-tengah pohonan yang kering, di tengah-tengah pohon-pohon yang mati. Maka Nabi mendatangkan misal kepada kita, perumpamaan orang yang zikrullah itu, orang yang berzikir kepada Allah itu seolah-olah digambarkan satu pokok yang hijau di tengah-tengah ranting-ranting dan pokok-pokok yang mati ataupun yang dah kering. Maka kita faham di sini bahawasanya hati mereka yang sentiasa zikir kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa hidup berbanding mereka yang lalai daripada Allah Azza wa Jalla. Seperti mana yang disabdakan Nabi SAW lagi dalam sebuah hadis, "Dzakirullahi fil ghafilin kal hayyi bainal amwat." Orang yang mengingati Allah, orang yang berzikir kepada Allah di dalam khalayak mereka yang lalai daripada Allah Azza wa Jalla, itu seperti orang yang hidup di antara orang-orang yang telah mati. Maka kita faham di sini orang yang tidak berzikir kepada Allah
maka dia tu diumpamakan sebagai orang yang mati, yakni mati hatinya. Tu. Baik. Dalam sebuah hadis lagi Nabi SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat syafatahu bi. Ini di antara kelebihan mereka yang berzikir kepada Allah. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan mereka. Allah Ta'ala firman dalam sebuah hadis kudusi, ana ma'a abdi, aku bersama dengan hamba-Ku, ma dzakarani wa taharrakat syafatahu bi, selama mana dia berzikir kepadaku dan selama mana bergerak lidahnya itu dalam menyebutkan namaku. Jadi apabila kita sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa kita membasahkan lidah kita berzikir kepada Allah, Allah bersama dengan kita. Itu kata Nabi SAW yang mana Allah Ta'ala telah firmankan melalui hadis qudsi tadi. Dalam sebuah hadis lagi Nabi SAW bersabda, ma amila banu adama min amalin anjalahu min azabillahi min zikrillahi azza wa jalla. Tidaklah beramal seorang anak Adam itu daripada amalan yang terlebih melepaskan dia daripada azab berbanding zikrullahi azza wa jalla. Maknanya di antara kelebihan zikrullah itu, Allah Ta'ala akan melepaskan seseorang itu daripada azab, daripada seksaan. Dan lagi, sabda Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla telah berfirman lagi dalam sebuah hadis kursi, yaqulullahu azza wa jalla, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa in taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan sangkaan hamba-Ku kepadaku, wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersama dengannya sekira-kira dia berzikir kepadaku. Maka jika dia berzikir kepadaku di dalam hatinya, maka aku memperingati akan dia, aku sentiasa mengingatinya dalam diriku. Kalaulah dia mengingatiku di tengah khalayak yang ramai, nescaya aku akan mengingatinya di dalam khalayak yang ramai terlebih baik daripadanya. Dan jika dia menghampirkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan menghampirkan diriku kepadanya sehasta. Dan kalau dia menghampirkan dirinya kepadaku sehasta, aku akan menghampirkan diriku kepadanya sedepa. Dan kalau dia menghampirkan dirinya kepadaku berjalan, maka aku akan hampirkan diriku kepadanya berlari. Bermaksud dalam hadis ini, kita faham bahawasanya setiap amalan daripada zikrullah itu akan dibalas berganda-ganda oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah sentiasa bersama dengan mereka yang sentiasa zikir kepadanya. Itu sebagai satu kelebihan yang telah disampaikan Nabi SAW dalam hadis kudusi tadi. Dan Allah berfirman lagi dalam hadis kudusi, qala Allah Azza wa Jalla, ya la yadhkuruni ahadun fi nafsihi illa dzakartuhu fi malaikati wa la yadhkuruni ahadun fi mala'in illa dzakartuhu fir rafiqil a'la. Dalam sebuah hadis kudusi Allah Ta'ala berfirman, tidaklah seseorang itu berzikir kepadaku dengan dirinya, melainkan aku akan berzikir kepadanya, aku akan mengingati kepadanya di kalangan malaikatku. Dan tidaklah seseorang itu berzikir kepadaku di dalam khalayak yang ramai, melainkan aku akan menyebutkan namanya di kalangan malaikat yang bernama Ar-Rafiqul A'la. Malaikat yang bernama Ar-Rafiqul A'la, yakni golongan malaikat yang tinggi martabat mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kata Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi SAW bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, akhiru kalamin faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qultu ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah
ketika di hujung usia Nabi SAW, kata Mu'adz bin Jabal, akhir kalam, aku berpisah dengan Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan manakah yang terlebih Allah kasihi? Lalu bersabdalah Nabi SAW, amalan yang terlebih dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla adalah bahawa engkau mati sedangkan lidahmu basah dalam berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan lidahmu itu dibasahi dengan zikrullah Ta'ala. Itulah amalan yang terlebih dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW sebelum baginda wafat, sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi SAW. Jadi muslimin muslimat, sama-samalah kita memperbanyakkan, menghabiskan waktu kita dengan memperingati Allah dan melakukan amalan lidah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dapat kita menghampirkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan dibalas segala ibadah kita itu oleh Allah Azza wa Jalla. Aku qouli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.